Tiga pengamal undang-undang diseret ke mahkamah. Teknologi digital penting capai matlamat pembangunan lestari. Indeks pengurus belian sektor pembuatan lonjak ke paras tertinggi. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysiaku. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Tiga pengamal undang-undang termasuk seorang bekas hakim berdepan tuduhan menerima rasuah wang tunai berjumlah RM17,500 Julai lalu di Mahkamah Session Shah Alam hari ini. Tertuduh ialah bekas hakim Mahkamah Session Kuala Kubu Baru Azmil Muntapa Abbas, bekas timbalan pendakwa raya Mahkamah Kuala Kubu Baru Khairul Azwa Yusri Muhammad dan Peguam Nur Amirul Nazrin Anas. Ketiga-tiga tertuduh didakwa menerima suapan wang tunai RM17,500 daripada Wong Chiu Hong sebagai upah kepada Azmil Muntapa untuk hanya menjatuhkan hukuman denda ke atas 7 pendata asing yang melakukan kesalahan di bawah perengkang 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan di Mahkamah Session Kuala Kubu Baru antara 9.30 pagi hingga 2.45 petang 17 Julai lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut perengkang 16-A-B Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah subsection 24-1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Ketiga-tiga tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Setiap seorang dibenar diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin selain pasport diserah kepada mahkamah. Di mahkamah sama, Azmil Muntapa turut mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan menerima rasuah RM5,000 yang didepositkan ke akaun banknya daripada Su Seng Kok melalui Zumairi Othman, seterusnya melalui Ahmad Faisal Muhammad Azmi. Ia sebagai upah untuk melakukan perbuatan berhubungan hal ehwal prinsipalnya iaitu menjatuhkan hukuman denda terhadap 6 individu yang melakukan kesalahan di bawah subsection 9-1 Akta Rumah Judi Terbuka Akta 289. Azmil didakwa melakukan kesalahan tersebut di Maybank Jalan Meru Kelang pada 10 Mei 2018. Mengikut Seksyen 17-A SPRM 2009, hukuman menanti ialah penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali jumlah rasuah terbabit atau RM10,000 mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Azmil turut mengaku tidak bersalah atas tuduhan pilihan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan bagi kesalahan serupa iaitu menerima RM5,000 tanpa balasan daripada individu sama. Mahkamah menetapkan 16 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kedua-dua kes. Mahkamah Session Seremban membenarkan permohonan pasukan pendakwaan membatalkan 2 pertuduhan memiliki item berkaitan LTTE ke atas adun Seremban Jaya P. Gunasekaran. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di Taman Seberang Jaya dan Kampung Baru Rahang pada 10 Oktober lalu. Timbalan pendakwa raya Aslinda Ahad mengemukakan permohonan tersebut di hadapan Hakim Madihah Harullah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua sebelum ini, Gunasekaran didakwa memiliki item berhubung kait LTTE di pejabat dan kediaman. Gunasekaran bagaimanapun tidak hadir ke mahkamah dan diwakili barisan 4 peguam yang diketuai RSR Raya. Sebelum ini, Gunasekaran yang juga timbalan pengerusi DAP Negeri Sembilan telah dituduh di Mahkamah Session Melaka pada 29 Oktober kerana memberi sokongan kepada LTTE dan Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 31 Oktober lalu atas pertuduhan tambahan. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado memaklumkan kertas pertuduhan yang dibuat terhadap 12 individu yang dikaitkan dengan kumpulan LTTE di rangka Jabatan Peguam Negara. Beliau memaklumkan demikian ketika diminta mengulas mengenai keputusan Mahkamah Session Seremban yang membenarkan permohonan pasukan pendakwaan membatalkan 2 pertuduhan ke atas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seremban Jaya P. Gunasekaran.
Saya tak dapat lagi alasannya. Mungkin ada sebab-sebabnya itu. Sebab segala pertuduhan yang dibuat ke atas kesemua 12 tahanan tersebut adalah dirangka oleh Jabatan Peguam Negara. Mereka yang merangka itu berdasarkan kepada bukti-bukti yang kami kemukakan dalam kertas-kertas siasatan, fail-fail siasatan. So, dia orang yang angka. Mungkin ada taktikal apa ni ke, ataupun adalah sebab tertentulah berhubung dengan legal punya requirement. Saya tak dapat lagi dia punya. Sebelum ini, Gunasekaran dituduh di Mahkamah Session Melaka pada 29 Oktober kerana memberi sokongan kepada LTTE dan Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 31 Oktober lalu atas pertuduhan tambahan. Sementara itu, ahli perniagaan buruan Low Tech Joe atau Jolo dikesan cuba membeli hartanah di Cyprus. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, Jolo berusaha membeli hartanah itu menggunakan nama individu yang tidak dikenali. Perkara itu dikesan selepas menahan individu yang mempunyai kaitan dengan Jolo beberapa minggu lalu. Terbiar tanpa tindakan lanjut. Dan pihak AMLA saya memang bekerja siang dan malam mengkaji semua lead-lead yang kami dapat, termasuk yang sekarang terbaru di Cyprus ni. Kita ada buat tangkapan sebenarnya dalam diam-diam lebih kurang 3-4 minggu yang lepas. Hasil daripada tangkapan ini, kita telah berjaya merungkai, mendapatkan satu maklumat mengatakan Jolo sedang berusaha untuk mendapatkan membeli harta menggunakan nama siapa di Cyprus. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Buku Manual Siasatan dan Buku Arahan Penyiasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Maktab PDRM di Ibu Negara. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Abdul Hamid turut menyatakan rasa kecewa kerana tidak mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa negara Jolo Berlindung walaupun sebelum ini PDRM telah memberi kerjasama sepenuhnya dalam segala hal kepolisan dan dengan negara berkenaan. Malah alasan yang diberikan negara itu tidak munasabah. Katanya adalah sesuatu yang mustahil jika Jolo keluar dari tempat persembunyiannya untuk ke Cyprus kerana wajah Jolo berbeza dengan warga tempatan negara berkenaan. Seminggu selepas 1MDB memindahkan $500 juta kepada Petro Saudi Holdings, sebahagian wang tersebut dipindahkan pula kepada syarikat milik Jolo iaitu Good Star Limited. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan wang itu dipindahkan pada September 2012 bertujuan dilaburkan dalam syarikat tenaga Perancis. Bercakap pada hari ke-31 perbicaraan kes 1MDB, saksi utama iaitu bekas CEO 1MDB Datuk Syahrul Azrar Ibrahim Halmi berkata dia tidak tahu mengenainya. Jelas beliau pengarah eksekutif Petro Saudi mengarahkan 82 juta mata wang Swiss francs dipindahkan daripada akaun Petro Saudi kepada akaun peribadinya di JP Morgan pada 23 September 2012. Tarikh Obaid juga mengarahkan pegawai perbankan pemindahan wang bernilai RM340 juta dari akaunnya kepada Good Star Limited. Datuk Syahrul turut ditunjukkan jejak wang peringkat tinggi ke Good Star Limited yang dikaitkan dengan Jolo dan entiti-entiti milik Abar BVI. Datuk Syahrul Azrar turut memberitahu beliau hanya melihat surat konongnya dari putera Turki Abdullah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak ketika disiasat SPRM tahun lepas. Beliau tidak pernah melihat surat itu pada tahun 2011 meskipun diminitkan pada 11 Mac tahun sama oleh pengurusi 1MDB. Pindaan Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA dijangka akan dibentang di Dewan Rakyat pada sesi Mac tahun depan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan cadangan pindaan telah dibentangkan di Kabinet 3 bulan lalu, namun Jemaah Menteri berpandangan ia memerlukan perincian yang lebih mendalam. Jelasnya ketika ditemui di lobi Parlimen memendekkan tempoh tahanan reman antara cadangan pindaan yang masih memerlukan penilaian. Itu berkenaan dengan tempoh riman yang dalam akta sekarang ni 28 hari. Ramai berkata 28 hari ni terlalu panjang. Mereka fikir eloknya lebih disingkatkan. Tapi pihak enforcement seperti polis berkata kalau dia berkaitan dengan keganasan, dia memerlukan masa yang lebih untuk mengkaji, meneliti supaya
keputusan yang nak dibuat itu tepat. Tapi ada juga pandangan kalau begitu mereka mungkin kita bagi 14 hari. Dan untuk nak menyambung ke lepas 14 hari lagi untuk jadi 28 mesti dibawa ke mahkamah untuk dapat keputusan hakim. Itu satu contoh untuk ada orang kata check and balance, tidak terus diberikan kuasa penuh pada pihak polis. Itu dalam peringkat cadangan. Fasa lain yang memerlukan penelitian mendalam ialah berkaitan tindakan sesuatu perkara yang dianggap mensabotaj ekonomi. Sebelum ini, hukuman mengenainya dikaitkan dengan faktor politik. Fasal tersebut dicadangkan sama ada dipinda ataupun dihapuskan terus. Ketika ini telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jumlah kes penipuan dalam talian yang direkodkan bagi tempoh Januari sehingga Ogos lalu ialah sebanyak 3,533 kes dengan nilai kerugian lebih 186 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 79.48 juta ringgit adalah melibatkan penipuan telekomunikasi, iaitu sebanyak 1,612 kes. Datuk Muhammad Aziz memberitahu tahun lalu jumlah kes yang direkodkan adalah sebanyak 4,956 kes dengan jumlah kerugian 224.65 juta ringgit. Bagi mengekang jenayah penipuan atas talian ini daripada terus berleluasa, pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM dalam mengekang sindiket penipuan seperti ini, termasuklah dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, pengoperasian, tangkapan dan seterusnya menjalankan pendakwaan ke atas mereka yang terlibat dalam penipuan ini. PDRM juga sering mengadakan taklimat, ceramah dan dialog kepada kaki tangan kerajaan, swasta, syarikat-syarikat swasta, persatuan-persatuan, sekolah, universiti dan NGO mengenai modus operandi sindiket jenayah penipuan ini. Termasuk jugalah kadang-kadang Tuan Yang di-Pertua, PDRM ada menganjurkan pameran-pameran di kompleks-kompleks membeli belah. Dan ini di antara usaha-usaha kita untuk memberikan pendidikan ataupun penerangan kepada orang awam agar jangan mudah terpedaya dengan sindiket dan penipuan ini. Satu akaun Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysia Police telah diwujudkan untuk berkongsi selain memberi amaran kepada orang ramai berhubung ancaman penipuan atau jenayah cyber. Malah pada bulan Mac lalu, sebuah jawatan kuasa teknikal jenayah cyber dianggotai wakil PDRM dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah ditubuhkan bagi membanteras jenayah penipuan itu. Datuk Aziz menjawab soalan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasyah Muhammad Fakih. Teknologi digital memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat pembangunan lestari SDG meskipun ia mungkin akan memberikan kesan positif dan negatif. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, penerapan teknologi baru berupaya mempercepat usaha negara memenuhi SDG menjelang 2030. As new technologies are usually unavailable to marginalized populations, it will be a key challenge to ensure that no one is left behind, as new innovations often exacerbate existing divides in society between those who can benefit and those who are left behind. Tambah Tun Dr. Mahathir, pendekatan berteraskan revolusi industri 4.0 wajar menjadi sandaran dengan kepesatan inovasi ketika ini. Memandangkan banyak peluang dan risiko masih belum diterokai. Perdana Menteri menyampaikan ucap pertama sempena sidang kemuncak matlamat pembangunan lestari SDG 2019 di Ibu Negara. Program yang berakhir esok itu bertemakan memacu kemajuan SDG pendekatan menyeluruh negara. Ia menghimpunkan 18 panel merangkumi pelbagai kepakaran bagi mengulas kemajuan 17 sasaran yang digariskan dalam SDG. Adakah capaian internet di luar bandar semakin baik atau sebaliknya? 5,000 menara komunikasi di seluruh negara sudah pun dinaik taraf kepada rangkaian 3G dan 4G. Tetapi adakah ia menepati keperluan masyarakat luar bandar? Laporan Grace Ansyah Kedayan. Gemas, sebuah bandar kecil di Negeri Sembilan tidak ketinggalan menikmati arus pemodenan kemudahan internet.
Ikuti tinjauan saya ke Felda Julai 4, melihat dan bertanyakan setakat mana capaian internet di sini mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Melur, ibu tunggal kepada 5 orang anak berkata, inisiatif terbaru kerajaan melalui Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara (NFCP) boleh meningkatkan pendapatannya. Ia membantu memudahkan kerja saya dalam urusan seharian, dapat menjana pendapatan, dapat mempromosikan saya punya produk. Sebab sekarang ni saya membuat produk frozen, so kita boleh jual melalui Facebook, Instagram. Sebagai seorang pelajar, kita tahu penggunaan wang memang sangat limited, sangat terhad. Jadi dengan adanya pusat internet ni dapat mengurangkan lagi penggunaan kos saya lah. Dan dapat jimat banyak, tak perlu beli prepaid. So saya datang sini je, saya boleh gunakan internet dengan secara percuma. Bagi pengurus Pusat Internet Felda Julai 4, Siti Nur Izzati Nur Haslin, selain warga muda yang sentiasa menggunakan internet, warga emas juga melaksanakan pelbagai tugasan rutin mereka. Dulu penduduk Felda Julai ni kalau nak guna internet ataupun nak buat bayaran bil utiliti dan sebagainya, mereka perlu ke pekan. Pekan terdekat adalah Gemas. So mereka perlukan transport, and then perlu keluarkan kos. Tapi sekarang segala-galanya sudah di hujung jari, dan dengan keberadaan pusat internet ini di sini, mereka hanya perlu datang dan pakai komputer. Kalau tak tahu pun kami boleh tunjukkan. Gosip ni contohnya macam kandungan perbualan atau laporan mengenai orang lain yang biasanya menyebabkan maklumat yang tidak sah. Baiklah, penduduk Felda di sekitar Julai Gemas tidak ketinggalan untuk menikmati kemudahan internet secara percuma meskipun mereka tinggal jauh di luar bandar. Dan berdasarkan kajian NCMC pada tahun 2018, sebanyak 18.2% pengguna internet akan mengunjungi fasiliti komuniti yang menyediakan Wi-Fi secara percuma. Esok siri akhir laporan Revolusi Dunia Tanpa Sempadan akan saya bawakan kisah seorang usahawan muda yang dahulunya bekas pramugari Tentera Udara Diraja Malaysia berhijrah ke kampung halaman di Felda Julai untuk membantu generasi kedua Felda meningkatkan sumber pendapatan mereka. Grace Aisyah Kedayan, RTM. Kejadian tanah runtuh di Genting Highlands berlaku berikutan hujan lebat yang berterusan sejak pukul 4 petang semalam. Ya, runtuhan terbabit mengakibatkan laluan ke Amber Court ditutup buat sementara waktu. Dan untuk mendapatkan gambaran suasana di lokasi pasca kejadian itu, kita bersama wartawan Atikah Ismail di Genting Highlands. Atikah. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baik, sekarang ni saya berada betul-betul di lokasi kejadian tanah runtuh di Jalan Ion Dalaman, Genting Highlands menuju Amber Court. Runtuhan tanah terbabit mengakibatkan laluan jalan ini ditutup sejak 5.40 petang semalam, kira-kira waktu insiden dilaporkan. Anda dapat saksikan di belakang saya saat ini, ya, usaha dan kerja membaik pulih jalan sedang dilakukan oleh pihak kontraktor. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Genting Highlands, penolong kanan penguasa bomba Yusri Abdullah Sani berkata, satu laluan jalan ini sudah dibuka sejak 4 petang tadi, namun bergantung kepada keadaan cuaca. Sekiranya hujan lebat, ia berpotensi berlaku pergerakan tanah sekali lagi. Dan selain itu, kenderaan ringan sahaja dibenarkan melalui jalan ini. Kepada orang ramai, anda dinasihatkan untuk tidak melalui laluan ini, terutamanya ketika hujan lebat kerana terdedah dengan risiko tanah runtuh. Baik, saya juga difahamkan pihak bomba akan melakukan pemantauan bagi memastikan keadaan selamat dari semasa ke semasa.
Setakat itu saja dapat saya kongsikan. Kita kembali ke studio. Ya, Atikah di Genting Highlands, terima kasih dengan perkembangan itu. 3 lokasi berisiko dilanda banjir pula dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan sekiranya berlaku hujan lebat berterusan sepanjang musim tengkujuh. Ya, 3 lokasi tersebut ialah di Rantau Panjang, Pengkalan Kubur dan jajaran di sepanjang Sungai Kelantan. 826 anggota dan pegawai telah bersiap siaga bagi menghadapi segala kemungkinan banjir dibantu 717 anggota pasukan bomba sukarela. Jelas Pengarah JBPM Kelantan Mat Saleh Sarbini, pusat gerakan operasi juga telah ditubuhkan di 2 zon utama iaitu Zon 1 Kota Baru dan Zon 2 Tanah Merah bagi mengawal 21 balai bomba di setiap daerah. Selain itu juga data yang telah direkodkan pusat gerakan operasi sehingga bulan lepas mengenal pasti 141 kawasan lain yang berisiko dilanda banjir selain 606 pusat pemindahan. Dia dah daftar, lepas tu dia balik ke rumah dia. Walaupun rumah dia masih dalam keadaan tak sama, dia dah balik. Jadi risiko dia kepada pasukan penyelamat lah. Terutama tengah-tengah malam dan sebagainya. Dalam pada itu, persiapan logistik JBPM Kelantan meliputi penyediaan 32 buah bot aluminium, 8 buah lori, 14 genset dan 28 buah kenderaan pacuan 4 roda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa kini, masih lagi terdapat ribut tropika Nakri yang kini berada di barat Filipina, dan dengan adanya ribut tropika ini, ianya secara tidak langsung telah menarik kelembapan dan juga angin memasuki ke sistem ini. Dan secara tidak langsung, halaju angin di kawasan perairan ini bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Kondor, Bungguran, Reef South, Reef North, Palawan, Labuan dan juga Sulu. Yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta suka dan rekis laut, juga pada aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Jadi pada orang ramai, khususnya para nelayan yang mana ingin turun ke laut, diharapkan lebih berhati-hati dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Dan buat masa kini, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi negeri Sabah, begitu juga di wilayah Pesan Labuan, yang mana hujan lebat dijangkakan boleh berlaku dalam tempoh ini. Dan harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Dan bagi keadaan cuaca semasa pada ketika ini, hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia melibatkan negeri Terengganu, Pahang dan juga di negeri Kelantan, dan keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan di utara semenanjung Malaysia, hujan di satu tempat kini berlaku di bahagian pedalaman Kedah dan juga di utara Perak, dan keadaan ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam apabila keadaan ini bergerak memasuki ke negara Thailand. Baiklah, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, di negeri Sabah, buat masa ini hujan di satu tempat masih lagi berlaku, saki-baki hujan yang berlaku daripada petang tadi, dan keadaan ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan dalam tempoh 1-2 hingga jam lagi. Dan bagi bahagian-bahagian lain termasuk di negeri Sarawak, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan baik, kecuali di bahagian Kuching, buat masa kini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku. Baiklah, sebelum berpisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
8 laporan polis berkaitan kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai diterima setakat ini. Daripada jumlah itu, 3 kertas siasatan dibuka. Jelas Ketua Polis Daerah Pontian Superintenden Mustafa Bakri Saleh, 2 laporan disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan melibatkan papan kempen parti gerakan ditumbangkan, selain bendera Pakatan Harapan dicabut dan dipatahkan. Turut dibuka kertas siasatan mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia melibatkan rakaman video tular seorang pemimpin yang didakwa berunsur perkauman dan hasutan. Pihak polis juga menasihatkan semua calon-calon ataupun penyokong-penyokong parti-parti yang terlibat di dalam PRK 165 Tanjung Piai ini berjalan tidak menimbulkan suasana yang provokasi ataupun beremosi lah sepanjang tempoh kempen yang berjalan. 159 permit ceramah kempen telah dikeluarkan di IPD Pontian setakat semalam. 23 untuk Pakatan Harapan, 74 BN dan Gerakan 62. Meneruskan tempoh kempen, calon PH Karmaini Sardini memberitahu kesemua 27 pusat daerah mengundi PDM menjadi fokus kempennya. Pada masa sama, pelaksanaan perancangan dijalankan jentera parti. Plan tu, kalau kata pertama, insyaAllah benda itu akan dilaksanakan. Tapi kata Mangkang, maknanya mungkin pelaksanaan tak dapat dilaksanakan. Ada tak beberapa PDM yang mana yang Haji nak fokuskan? Saya kena menyuruh semualah. Bukan kira result dari 14 saja, tapi kita kena jumpa semua. Kerana tiap kawasan tu, orang kata masalah yang berbeza. Beliau sebelum itu hadir forum Kopitiam di restoran Gao Yuan, Pekan Nanas, Pontian. Cadangan yang diterima untuk pengambil alihan pegangan Khazanah Nasional Berhad sebanyak 51% dalam PLAS Malaysia Berhad masih diteliti. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kerajaan sedang menimbang kesan daripada pengambil alihan PLAS dari segi implikasi kewangan untuk mengurangkan kos penggunaan lebuh raya oleh pengguna. Yang penting kita mahu melaksanakan tanggungjawab kita kepada pengguna jalan raya untuk mengurangkan kos terhadap penggunaan lebuh raya ini. Sudah tentulah antara langkah yang sedang kita fikirkan bagaimana kita boleh mengurangkan kadar tol yang dikenakan sekarang ini. Ataupun apakah boleh kita hapuskan tol dalam masa yang terdekat. Kerana kalau kita nak rujuk kepada manifesto, ianya tidak dinyatakan begitu. Manifesto jelas menyatakan kita akan bincang secara berperingkat dengan semua syarikat konsesi. Jadi semua ini masih dalam pertimbangan. Datuk Seri Azmin memaklumkannya selepas menghadiri sidang kemuncak Matlamat Pembangunan Mampan SDG Malaysia 2019. Beliau mengulas laporan berita mengatakan Kementerian Keuangan akan mengambil alih pegangan khazanah di dalam PLAS. Menyentuh tentang perkara lain, Datuk Seri Azmin menerangkan yang Wisma Putra sedang meneliti tujuan di sebalik jemputan ke sidang kemuncak khas ASEAN yang dikemukakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Isnin lalu. Beberapa perkara sedang diteliti sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada Malaysia akan menghadiri sidang khas itu ataupun tidak. Antara yang menjadi perhatian merangkumi agenda yang bakal dicadangkan menerusi penganjuran sidang kemuncak khas berkenaan.
Selain peranan penting Malaysia di peringkat antarabangsa berdasarkan isu semasa, termasuk pertikaian perang perdagangan Amerika Syarikat China. But sudah tentu Malaysia sering memainkan peranan yang penting di peringkat antarabangsa untuk memberikan pandangan-pandangan dan berdasarkan isu-isu semasa. Dan saya percaya perkara ini sedang diteliti oleh Wisma Putra dan sebaik saja kita mendapat maklumat yang lebih jelas tentang apakah tujuan sidang kemuncak khas ini dipanggil, kita akan melihat peranan Malaysia dalam forum yang berkenaan. Datuk Seri Azmin memaklumkannya dalam sidang media selepas menghadiri perasmian sidang kemuncak matlamat pembangunan Lesari SDG 2019 di Ibu Negara. 100,000 unit menjelang 2023. Itu sasaran Kerajaan Negeri Johor bagi menyediakan unit rumah mampu biaya Johor RMBJ dalam memenuhi permintaan penduduk yang mahukan kediaman mampu milik. Dan untuk tujuan itu, beberapa kawasan tanah milik Kerajaan Negeri bakal dibangunkan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Anas Maknor. Bagi menjayakan inisiatif tersebut, terdapat dua model projek boleh diguna pakai, iaitu melantik anak syarikat kerajaan negeri membangunkan RMBJ di tanah kerajaan yang dikenal pasti. Manakala cara kedua ialah dengan menjalinkan kerjasama dengan syarikat pemaju swasta. Bagaimanapun, hanya sebahagian tanah akan digunakan bagi merealisasikan hasrat tersebut berdasarkan kedudukannya. Jadi sebahagian di tanah SSI ini tidak strategik untuk dibangunkan. Jadi mungkin 10 tahun lagi strategik, sekarang tidak. Jadi kita bagi prioriti yang duduk dari segi konektiviti dia duduk tak jauh daripada kawasan perumahan sudah ada, dari segi akses public transport ada, daripada akses kemudahan awam ada. Jadi ini lebih memudahkan untuk kita bangunkan dan juga akan mengurangkan kos infrastruktur itu sendirilah. Bagi mengurangkan kos yang ditanggung anak syarikat, kerajaan akan menggunakan tabung amanah pelepasan lot Bumi Putra selain tabung denda pemaju yang gagal membina RMBJ dan dana pengambilan balik tanah. Bagi kerjasama dengan pemaju, kerajaan negeri katanya akan menyediakan tanah kerajaan kepada pemaju swasta bagi membina RMBJ. Sehingga kini sebanyak 2,035 unit RMBJ berjaya disiapkan, manakala 4,857 unit di peringkat undian dan 18,500 unit sedang dalam perancangan. Bagi daerah kecil seperti di Pontian, khususnya Parlimen Tanjung Piai, kerajaan juga berusaha menyediakan perumahan RMBJ mengikut permintaan semasa. Sehingga kini, sebanyak 413 unit RMBJ berjaya disiapkan di Parlimen Tanjung Piai, manakala projek membina 485 unit lagi akan mula dijalankan pada 2021 hingga 2023. Kalau pandangan saya, baguslah. Sebab nanti macam kita ibu-ibu tunggal tu boleh kira mampulah nak mohon rumah apa? Mampu milik lah kan? Tak ada proses kat bandar. Tak adalah kita nak kena pergi kat bandar ke apa, jadi tempat yang kawasan kita pun kita boleh beli. Baguslah untuk orang-orang susah, untuk orang-orang ibu tunggal ke apa ke. Kawasan luar bandar. Jadi apa ibu tunggal ni tak orang cakap senang nak mohon rumah tu semua. Biarpun permintaan rumah mampu biaya Johor di kawasan Parlimen Tanjung Piai ini tidak sebanyak kawasan-kawasan lain di negeri Johor ini, namun kerajaan negeri tidak pernah mengabaikan permintaan penduduk untuk mendapatkan kediaman masing-masing. Dan usaha mewujudkan ataupun membina rumah mampu biaya Johor di atas tanah milik kerajaan, hasrat membina 100,000 unit rumah mampu biaya Johor menjelang 2023 mampu tercapai. Anas Maknor, RTM. Indeks pengurus pembelian PMI untuk sektor pembuatan Malaysia meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 bulan kepada 49.3 mata untuk Oktober tahun ini berbanding 47.9 mata untuk bulan sebelumnya. Ia sekaligus bakal membantu Malaysia mencapai sasaran pertumbuhan KDNK 4.7% pagi tahun ini.
Menteri Keuangan Lim Guan Eng melalui satu kenyataan media memaklumkan peningkatan PMI mendadak itu antara kenaikan yang terbesar dan ia memberikan keyakinan yang ekonomi negara akan terus tumbuh secara mampan. Menurut beliau lagi, kenaikan PMI juga didorong peningkatan jumlah tempahan dan output pembuatan. Perangkaan tenaga buruh terbaru menunjukkan kadar penyertaan buruh Malaysia meningkat 68.6% atau 0.1 mata peratusan pada bulan Ogos berbanding Julai tahun ini. Jumlah individu yang bekerja turut naik 1.9% tahun ke tahun kepada 15.19 juta orang, manakala kadar pengangguran terus kekal rendah dan stabil pada 3.3%. Langkah pengambil alihan PLAS oleh syarikat swasta dilihat bertepatan sekiranya pihak terbabit sanggup menghapuskan ataupun mengurangkan tol pada kadar terendah. Pengerusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER Tan Sri Kamal Saleh berpendapat langkah tersebut mampu membantu kerajaan memenuhi manifesto pilihan raya sebelum ini untuk memansuhkan tol. Melainkan kalau ada orang yang ada duit, kalau lebih baik dari orang Malaysia, orang tanah air kita dapat mengambil alih dan kata reduce lah, dapat sepulangan sikit untuk purpose of maintenance, reduce tu buat $3 across ke, buat apa, bayar RM3 jalan 1 kilometer ke 10 kilometer ke 80, 100, 50 kilometer, RM3 je bayar. That may be the way to go forward lah. Tapi adakah orang yang boleh melabur macam tu? Saya fikir ada, tapi dia belum keluar lagi. Beliau turut mendedahkan MIER sedang menjalankan kajian bagi sebuah syarikat swasta yang mahu mengambil alih PLAS. Enggan menamakan pihak terbabit. Jelasnya nilai yang ditawarkan syarikat tersebut ketika ini adalah yang tertinggi. MIER dijangka melengkapkan kajian tersebut sebelum akhir tahun ini dan akan mengusulkannya kepada kerajaan bagi pihak syarikat terbabit. Ekonomi negara berdepan cabaran baru ekoran keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Ini kerana perang dagang antara kuasa-kuasa besar ekonomi memaksa syarikat tempatan mengkaji maklumat untuk membantu kepada tindak balas lebih berkesan bagi berdepan dengan situasi yang tidak menentu. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah panduan yang boleh dipercayai itu perlu walaupun berdepan dengan keadaan lebih dinamik kompleks. Can also be seen in the exit of the United Kingdom from the European Union, as well as in various other on-again, off-again trade disputes. This disruption creates a new kind of uncertainty. Titah baginda lagi, analisis dan ramalan spesifik akan membantu masyarakat menangani dan mengendalikan cabaran tersebut, seterusnya memberi tindak balas lebih berkesan. Baginda bertitah pada pelancaran buku ketiga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Lin Si Yan berjudul Trying Troubled Times Amid Trauma and Tumult di Petaling Jaya. V-Asia Kosmetik bakal memperluas empayar pasarannya ke Indonesia menjelang tahun depan menerusi anak syarikat terbaharunya, Sarah Cosmetic. Pengasasnya, Dato' Azrul Muhammad Razi yakin langkah itu mampu mengukuhkan jenama berkenaan yang telah 11 tahun berada di pasaran. Kejayaan V-Asia Kosmetik mendapat penganugerahan Super Brand untuk tahun 2018 dan 2019 yang sudah menjadi penanda aras respon yang memberangsangkan diterima daripada pengguna. Respon sangat baik daripada pengguna, stokis, sokongan yang kerjasama daripada semua pihak, media dan seterusnya pada tahun 2020 ni. Saya mengharapkan perjalanan yang lebih baik. Walaupun orang kata dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, kuasa membeli kurang, tetapi saya lihat daripada segi kuasa membeli produk V-Asia Jamu Jita masih berterusan sehingga hari ini. Ya, InsyaAllah tahun depan apa yang kita buat di Malaysia, kita juga akan ada ofis di sana. Kita akan buat operasi secara sama, operasi seperti di Malaysia. Akan ada periklanan yang agresif, stokis dan juga pemborong seluruh Indonesia, insyaAllah.
Dato' Azril menyatakannya pada majlis minum petang dan taklimat mesyuarat tahunan bersama lebih 100 stokis V Asia di Subang, Selangor. Turut berlangsung pelancaran produk baru Sara Kosmetik meliputi set penjagaan wajah 4 dalam 1, Miracle Serum dan Super Glow Foundation. V Asia turut aktif melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi V Asia Prihatin yang menjelajah ke seluruh negara bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik. Baiklah, Piala Malaysia sudah pun berakhir dan nampaknya pasukan yang kecewa, pasukan saya lah, pada aksi final itu mengorak langkah dengan mengaturkan sesuatu untuk musim depan, Fazli. Khususnya bagi jentera import. Nanti kita akan kongsikan dalam segmen sukan. Dan seterusnya perkembangan MSC menjelang mesyuarat agung tahunan Konfederasi Hoki Malaysia. Sebelum pun mesyuarat telah bermula, disahkan, dikhabarkan telah pun ada presiden. Presiden baru atau jawatan presiden lama sama-sama kita nantikan. Baik. Fazli, silakan. Terima kasih. Kemelut pemilihan hoki tidak berkesudahan. Kita mulakan semasukan pada malam ini dengan perkembangan bola sepak. Prestasi pengadil perlawanan akhir Piala Malaysia 2019 hebat diperkatakan sehingga dibahaskan oleh beberapa wakil rakyat di Dewan Rakyat dan ada di kalangan Persatuan Bola Sepak dan kelab menggesa agar FM dan MFL mempertimbangkan penggunaan pengadil asing untuk perlawanan penting. Namun tampil mempertahankan keputusan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Stuart Ramalingga menyifatkan kualiti pengadil tempatan di final tempoh hari adalah yang terbaik. We believe that the referee performed well. He controlled the game as best he could. Obviously, in a final match, it's never an easy match. Yeah, but I believe nobody has turned around to question his decisions. We are happy with it. We don't see any major issues pertaining to that. A final is not an easy game to officiate, but I believe he did his best, and I don't think there's any question on this. Selain itu, Stuart sekali lagi menekankan bahawa pengenalan sistem VAR dan teknologi garisan gol memerlukan kos dana yang sangat tinggi. Menurut beliau, anggaran kos untuk mengaplikasikan sistem tersebut memerlukan perbelanjaan RM50,000 sehingga RM100,000 bagi setiap satu perlawanan. Beliau ditemui selepas majlis pengumuman KUKO, jenama peralatan rumah terkenal Korea sebagai rakam penaja terbaru menjelang tirai 2020. Perkembangan skuad Jelapang Padi. Selepas tamat saingan Piala Malaysia, kancah bola sepak negara kini berkisar dan tertumpu pula kepada warna-warni perpindahan pemain bagi musim depan. Dan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA antara yang paling awal mengorak langkah mengatur strategi baru. Penjaring terbanyak saingan Liga Malaysia musim 2019, Fernando Rodriguez dan Jonathan Bowman sah tidak akan bersama pasukan Kedah KFA dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pihak pengurusan persatuan telah membuat keputusan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada kedua-dua pemain tersebut. Malam tadi, kedua-dua pemain itu diraikan dalam satu majlis makan malam sebagai tanda perpisahan yang diadakan di restoran berputar Menara Alustar. Sebelum pulang, Fernando dan Bowman turut diraikan Ultras Kedah sebagai penghargaan sumbangan mereka membantu Kedah mencipta episod kejayaan manis musim ini. Thank you so much. I wish all the best for the next season to Kedah. Here I have one for fun more the next season. I happy when the team win and also sad when we lose. Yeah, very happy, because the first time when I arrived here, no stay very good. We stay many goals, but they support me every day. So now stay very happy. Say thank you so much to the whole fan of Kedah. I hope the next year can win like this year. Guys, I want to say thank you so much to all the supporters from Kedah for this amazing season, for follow us to everywhere. You make long trip to try to support the team, and we feel that is all the style. Just I have only word to say thank you, because this season was amazing for the team, and also in my experience in Malaysia was very nice. Thank you so much.
Fernando yang berasal dari Spanyol memulakan karier bersama Lang Merah sejak awal musim ini. Pemain berusia 31 tahun itu muncul selaku penjaring terbanyak Liga Malaysia dengan 21 gol. Manakala penyerang Argentina Bauman pula muncul penjaring kedua terbanyak pasukan Kedah dengan 16 gol. Perkembangan sukan hoki. Walaupun mesyuarat agung tahunan Konfederasi Hoki Malaysia MHC kali ke-66 belum pun bermula, Datuk Seri Subhan Kamal telah pun sah mempertahankan jawatan Presiden apabila menang tanpa bertanding untuk pemilihan Penggar 2019-2023. Ini kerana MHC hanya menerima 2 pencalonan bagi kerusi panas ini, di mana pencalonan pengurusi eksekutif Asia Datuk Kamarudin Meranun diisytihar tidak layak bertanding walaupun disebut-sebut sebagai calon terbaik bagi merebut kerusi nombor 1 badan Indo itu. Tarikh tutup 2 November 2019 jam 3 petang, MHC hanya menerima 15 pencalonan untuk jawatan Presiden biarpun jumlah ahli gabungan adalah 16. Pengurusi jawatankuasa perundangan MHC, Jadadish Chandra, mengesahkannya dalam satu sidang media di Bukit Jalil pagi tadi. Because as far as the Malaysian Hockey Confederation is concerned, it is the affiliate that matters. So we have a states as an affiliate, 14 states are affiliates, together with the police and with the army. Yeah. So we accept as per the document submitted to us. Manakala pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah mendapat 14 pencalonan bagi bertanding jawatan Timbalan Presiden di samping Datuk Seri Megat Syahriman Zaharuddin dan Jadadish Chandra sendiri yang masing-masing mendapat 1 pencalonan. Bagi jawatan Timbalan Presiden wanita pula, Profesor Datuk Dr. Syamala akan mempertahankan kursinya sambil dicabar Maheswari Kania. Sebelum ini Datuk Seri Subhan dan Profesor Datuk Dr. Syamala menegaskan mereka tidak akan bertanding andai skuad lelaki gagal kesaingan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Masih perkembangan MHC bertujuan untuk bertanding pada asalnya, namun calon Presiden Ahli Korporat Datuk Kamarudin Meranun mengambil pendekatan menarik diri bagi menjaga maruah hanya beberapa jam selepas MHC mengumumkan beliau tidak layak bertanding dalam sidang media sebelah pagi tadi. Orang kuat kem Datuk Kamarudin Timbalan Presiden Persatuan Hoki Johor Datuk Majid Abdullah menjelaskan sepatutnya Datuk Kamarudin menerima 3 pencalonan dari Kuala Lumpur, Johor dan Kedah. On 30th October, they unanimously decided to nominate Datuk Kamarudin Meranun as the President. And the list was submitted to the Secretariat of Malaysian Hockey. Somehow or other, there was a change done by their president before the closing date. So this matter is now up to MSC, Sports Commissioner, to decide whether the first nomination or the second nomination is valid. Dalam sidang media khas yang diadakan pada sebelah petang, Datuk Kamarudin sepatutnya dijangka mengumumkan manifesto beliau sekiranya dipilih sebagai Presiden baharu badan Indo itu. Namun disebabkan konflik yang berlaku, Kamarudin membuat keputusan untuk tidak hadir. Akibat KHA tarik diri pada saat terakhir, Jawatankuasa Perundangan MHC pada sidang media pagi tadi mengesahkan pengerusi eksekutif Asia Group Berhad itu tidak layak bertanding selepas hanya mendapat 2 pencalonan. Mengikut keputusan itu, penyandang jawatan Naib Presiden Datuk Majid Abdullah yang turut menarik diri. Susulan itu dari 17 calon Naib Presiden tinggal 14 yang akan bertanding, manakala dari penarikan diri K. Maheswari menyaksikan jawatan Timbalan Presiden wanita tiada yang bertanding. Saya masukkan berakhir di sini dan Bidiva akan terus menemani anda selepas ini. Semoga kepimpinan baru MHC dapat mencari formula terbaik untuk mempertingkatkan lagi sukan hoki negara dalam menyaingi kuasa-kuasa besar negara Eropah. Selamat malam, saya mengundurkan diri.
Ya, malam ini kami bawakan kisah keprihatinan pelbagai pihak termasuk karyawan dalam membantu keluarga pemain dram tersohor iaitu legenda kumpulan Search Allahyarham Yazid Ahmad. Betul tu, usaha terbaru melibatkan pelancaran saluran YouTube Sang Gendang TV. Juga kami bawakan suara hati para penyanyi lagu irama asli, semuanya dalam B-Diva. Saksikan. Ketika hayatnya sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhir pada 29 September lalu, sumbangan dan perhatian kepada Allahyarham Yazid Ahmad tidak pernah putus. Malah walau beliau telah pergi meninggalkan kita, usaha untuk membantu keluarganya menambah pendapatan masih diteruskan oleh pelbagai pihak. Terbaru, gabungan beberapa pihak termasuk karyawan tampil melancarkan saluran YouTube Sang Gendang TV. Hasil tontonan orang ramai di YouTube itu akan disumbangkan kepada keluarga Allahyarham Yazid. Kita ni macam brotherhood of musician, brotherhood of friends, kawan-kawan korporat semualah. Nak kata saya terjemahkan, kalau saya seorang pun benda ni tak berlaku. Tapi harapan saya senang aja. Kalau kita nak membantu dari segi kewangan mungkin susah. Sekarang ni semua ada handphone. Kalau satu orang tu tengok handphone, pegang handphone, tengoklah sekali dengan niat sedekah. Saya rasa akan ada berkat dia lah walaupun dengan tengok YouTube. Apa yang saya boleh share, saya rasa ini adalah satu contribution saya untuk arwah Abang Yazid dengan family dia. Apa yang saya boleh mampu saya tolong lah. Saya rasa dengan pelancaran YouTube Sang Gendang ni, saya rasa it's satu platform baru yang mungkin boleh menjanakan income yang agak lumayan. So, order tu diharapkan hasil pendapatan tu akan dapat membantu keluarga Abang Yazid sikit sebanyak. Selain daripada feel untuk dana ke and anything, tapi untuk saya benda ni is untuk melepaskan rindu untuk peminat dia, untuk melihat dia sendiri dekat YouTube tu, dan saya rasa happy lah. Sejak kebelakangan ini, dendangan lagu-lagu Melayu asli jarang dapat kita tontoni di kaca televisyen maupun diputarkan di corong-corong radio. Lagu-lagu ini semakin tenggelam dek kemunculan lagu-lagu baharu yang menjadi ikutan anak muda masa kini. Dahulunya ia pernah diangkat menerusi pertandingan bintang asli remaja dan kebangsaan oleh RTM dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Kini hanya radio klasik sahaja yang kekal mengangkat genre sebegini. B-Diva berkesempatan bertanya reaksi penyanyi-penyanyi popular irama Melayu asli. Sebenarnya baru-baru ini saya telah membuat bengkel nyanyian lagu-lagu Melayu asli di Kajang. Jadi itu pun atas inisiatif saya bersama Azizul Hakim, juga juara bintang asli remaja 2009. Jadi saya bersama anak-anak buah saya, Azizul Hakim, mengadakan bengkel nyanyian. Saya rasa saya akan teruskan memperjuangkan dan saya akan melaksanakan juga bengkel-bengkel lagu-lagu Melayu asli yang di masa-masa yang akan datang. Saya tak boleh menoleh ke belakang, saya harus ke depan. Pasal lagu Melayu asli masih ada peminat dan masih orang nak belajar, nak mendengar cara-cara nyanyian. Pasal lagu-lagu Melayu asli berbeza dengan lagu-lagu lain yang saya cakap dulu, iaitu dia ada asli langgam, dia ada lagu Melayu asli, ada deli dan ghazal. Jadi ada perbezaan dalam nyanyian sebegitu rupa. Jadi insya-Allah lah saya akan teruskan perjuangan selagi hayat dikandung badan. Kalau dia bagi peluang, saya rayulah pada media, kan, RTM lah, RTM, TV, radio selalu adakan rancangan-rancangan hiburan lagu-lagu asli seperti yang pernah dibuat oleh arwah SM Salim. Masa hidup dia dulu, dia pernah buat hiburan lagu-lagu asli. Khas untuk lagu asli saja. Ramai yang dia dapat congkil bakat-bakat pada masa itu. Mereka turut memuji usaha RTM yang sentiasa memberi peluang dan ruang kepada penyanyi-penyanyi lagu-lagu asli untuk muncul di kaca TV atau radio stesen miliknya.
Ya, Nasional 8 edisi Rabu 6 November berakhir di sini. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi My Freeview Digital TV, anda boleh mengikuti langkah-langkah tertera di bawah bagi pertukaran platform TV digital. Layari Facebook Berita RTM, juga tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sayangi Malaysia.